Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pensyarah Dr. Zulkifli bin Muhammad serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kita akan adakan satu pembentangan laporan kajian lapangan. Saya wakil daripada kumpulan 11 yang terdiri dari Muhammad Farhad, Muhammad Amir, Muhammad Akil, Muhammad Adam, Sashi Barman, Ahmad Imran, Muhammad Fikri Amin, Muhammad Afif Amza dan saya Muiz Najmi. Maka pada hari ini kita akan membentangkan kajian lapangan yang bertajuk Sumbangan dan Kritikan Al-Ghazali dalam bidang falsafah. Yang pertama sekali kita akan melihat kepada abstrak yang akan memberi perincian terhadap keseluruhan kajian dalam laporan hari ini. Okey, yang pertama, kajian ini bertujuan untuk mengkaji dengan lebih mendalam mengenai kritikan dan sumbangan Al-Ghazali dalam bidang falsafah. Selain itu, ianya juga berobjektif untuk menilai pengetahuan masyarakat mengenai Al-Ghazali. Maka terdapat beberapa prosedur yang kami gunakan dalam kajian ini. Yang pertama ialah melalui pembacaan buku-buku di perpustakaan. Yang kedua ialah pencarian maklumat secara atas talian. Yang ni ada disertakan di rujukan. Serta kami juga melaksanakan kaji selidik. Okay, kaji selidik yang kami jalankan melibatkan 41 orang responden dan kesemuanya ialah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Daripada hasil kaji selidik ini, pengkaji mendapati 4.9%, hanya 9 kecil responden yang masih keliru tentang sebab Al-Ghazali mengkritik ahli falsafah Yunani, dan majoritinya 90.2% bersetuju dengan pandangan Al-Ghazali mengenai kekekalan alam dan konsep Tuhan. Maka kesimpulan yang kami dapat simpulkan daripada pengkajian ini ialah pemahaman mengenai kritikan dan sumbangan Al-Ghazali dalam bidang falsafah amat penting supaya masyarakat dapat menilai sesuatu perkara dengan rasional mengikut aturan Islam. Dan seterusnya ialah pengenalan. Di bahagian pengenalan kita akan melihat persoalan, objektif dan biodata Imam Al-Ghazali. Yang pertama ialah persoalan. Kita ada beberapa persoalan untuk yang kita terbitkan untuk memahami pengkajian ini. Yang pertama, apakah kritikan Al-Ghazali dalam bidang falsafah? Bagaimanakah pandangan serta pengetahuan orang awam terhadap Al-Ghazali? Serta apakah contoh-contoh sumbangan Imam Al-Ghazali dalam dunia falsafah? Maka objektif pada hari ini, pelaporan ini akan menjawab segala persoalan-persoalan yang telah dinyatakan. Yang pertama ialah untuk mengkaji dengan jelas kritikan dan sumbangan Al-Ghazali dalam bidang falsafah. Yang kedua ialah untuk mengkaji kesan kritikan masyarakat terhadap Al-Ghazali. Dan yang terakhir sekali ialah untuk mengkaji pengetahuan masyarakat mengenai Al-Ghazali. Seterusnya ialah biodata Imam Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijrah bersamaan 1058 Masihi di Tus, Khurasan di negara Iran. Beliau diiktiraf sebagai tokoh ulama dalam teologi Islam dan juga falsafah dan tasawuf. Nama penuhnya ialah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Bapanya seorang tukang tenun yang dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Ghazal, dan beliau juga lahir di sebuah kampung yang dikenali sebagai Ghazalah yang terletak di pinggir Bandar Tusi di wilayah Khurasan yang kini dikenali Iran. Panggilan ini diasaskan kepada bapanya sebagai seorang tukang tenun bulu dalam bahasa Arab. Maka perkara ini yang mendorong gelarannya iaitu Al-Ghazali. Bapanya meninggal dunia sewaktu Al-Ghazali masih kecil sahaja lagi, dan sempat meninggalkan sedikit wang seraan dan mewasiatkan pengurusan pendidikan kedua-dua anaknya kepada sahabatnya, iaitu seorang guru dan seorang ahli tasawuf. Kebetulannya Al-Ghazali ini minat sangat dalam bidang agama dan dalam bidang ilmu, dan sering mendampingi para ulama sufi. Beliau telah diajar menulis, kemudian dinasihatkan untuk belajar di sekolah yang telah didirikan oleh Perdana Menteri ketika itu. Dan Imam Al-Ghazali juga dikenali sebagai Abu Hamid, bermaksud bapa kepada Hamid, merujuk kepada anak lelakinya. Gelaran lain yang diberikan kepada ialah Hujjatul Islam sebagai penghormatan terhadap
kebijaksanaannya dan kekuatan hujahnya dalam membela agama Islam. Dalam bidang fiqh, beliau mengamalkan aliran Asy'ari atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Syafi'i. Beliau juga mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain setelah meninggalkan Baghdad kerana krisis kepercayaan dan keraguannya. Dan sepanjang hayatnya beliau telah banyak menyumbang dalam bidang falsafah, dalam bidang ilmu dan sebagainya untuk ditinggalkan kepada generasi yang akan datang. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang kritikan Al-Ghazali dalam bidang falsafah. Yang pertama, Imam Al-Ghazali mengkritik teori keazalian alam falsafah Yunani di mana alam semesta ini telah lama ada. Namun, Al-Ghazali telah menjelaskan yang alam ini dicipta oleh Allah SWT dan setiap ciptaan Allah mempunyai batas masa masing-masing, melainkan Allah SWT saja yang bersifat kekal abadi. Batas masa ini adalah setiap ciptaan Allah SWT mempunyai awal dan juga pengakhirannya. Yang kedua, ahli falsafah Yunani sama sekali tidak mempercayai yang selepas kematian akan berlakunya pembangkitan beramai-ramai atau dalam bahasa mudahnya adalah perhimpunan di padang mahsyar. Bagi mereka, perkara ini adalah mustahil kerana mereka tidak mempunyai Al-Quran sebagai panduan. Dan yang terakhir sekali adalah Allah hanya tahu sifat ciptaan bentuk berdasarkan teori bentuk Plato. Teori ini membahaskan di mana pengetahuan hanya mengikut bentuk objek sehingga objek tersebut berubah bentuk. Ini jelas bertentangan dengan Islam di mana Allah bersifat Maha Mencipta. Pencipta amat arif tentang ciptaannya dari sekecil-kecil atom hingga sebesar-besar alam. Balik ke slide seterusnya di mana slide sumbangan Imam Al-Ghazali. Sumbangan beliau yang pertama adalah mengklasifikasikan falsafah kepada 6 bahagian, yakni matematik, mantik, mantiknya adalah cara berfikir, fizik, ketuhanan, siasah, siasah ni adalah ilmu mentadbir, dan yang terakhir sekali yang keenam adalah akhlak. Yang kedua, Al-Imam Al-Ghazali menyelamatkan akidah Islam daripada falsafah pemikiran Yunani. Ilmu falsafah Yunani dalam bab ketuhanan dan juga akidah berada dalam spektrum kontras yang bertentangan jika dibandingkan dengan konsep Islam. Contoh yang bertentangan dengan Islam ini adalah seperti dalam slide kritikan tadi. Al-Imam Al-Ghazali pernah mengungkapkan ahli falsafah yang memartabatkan ilmu falsafah Yunani adalah lebih berbahaya daripada golongan Mu'tazilah. Sumbangan beliau yang ketiga adalah mematahkan hujah bid'ah dan juga aliran rasionalisme. Al-Imam Al-Ghazali tidak lokek daripada membidas lontaran fikiran daripada golongan rasionalisme Yunani serta pengaruh bid'ah yang memberikan beliau gelaran Hujatul Islam, terutama sekali dalam perbahasan yang melibatkan ilmu kalam. Al-Ghazali menguatkan hujahnya dengan merangkum Al-Quran dan Sunnah serta perbahasan para sahabat apabila beliau berhujah. Dan yang terakhir adalah membetulkan teori ahli falsafah Yunani. Atas sifatnya yang suka mengkaji, Al-Ghazali amat arif dalam memilih kaedah dan juga pendekatan dalam mengkaji sesuatu perkara. Sebagai contoh, Al-Ghazali telah mengkritik dan membetulkan teori pergerakan dan perubahan alam ini di mana ahli falsafah Yunani menyatakan perubahan dan pergerakan alam ini adalah berlaku semula jadi, bukannya disebabkan oleh Tuhan. Ini jelas berbeza dari sudut Islam kerana semua perkara yang berlaku di atas muka bumi ini adalah dengan kehendak dan juga izin Allah SWT. Seterusnya beralih pula kepada kesan daripada kritikan dan juga sumbangan Al-Ghazali. Yang pertama, masyarakat Islam menerima falsafah bukannya pegangan hidup. Sebagai umat Islam, tidak wajar untuk kita mengangkat ilmu falsafah sehingga lebih tinggi daripada wahyu oleh Allah SWT. Apabila terdapat kekeliruan ataupun keraguan,
perlu untuk kita merujuk semula dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Oleh sebab itu, wujudnya poin yang kedua di mana umat Islam hanya menerima falsafah berteraskan Al-Quran. Al-Ghazali telah menekankan alasan tidak selalu menjadi panduan hakiki kepada kebenaran. Tetapi jika berpandukan wahyu yang diturunkan, pasti jawapan bagi sebarang persoalan dapat diperoleh. Yang ketiga, lahirnya karya hasil buah fikiran Al-Ghazali. Hasil karya Al-Imam Al-Ghazali amat masyhur, malah turut dikaji oleh Barat sehingga ke hari ini. Al-Ghazali banyak menghasilkan kitab-kitab hasil kearifan beliau seperti Ihya Ulumuddin, Maqasid Al-Falasafiyah, Tahafut Al-Falasafiyah dan juga Al-Ma'arif Al-Aqliyah dan juga banyak lagi kitab-kitab lain. Kitab-kitab ini masih menjadi rujukan sehingga ke hari ini kerana asas fundamental ilmu falsafah dalam pelbagai perspektif telah ditulis dengan jelas oleh Al-Ghazali. Secara tidak langsung, poin ketiga ini saling berkait dengan poin seterusnya di mana pertelingkahan dalam kalangan masyarakat dapat dikurangkan. Jika dihayati dan difahami hasil penulisan Al-Ghazali, beliau sangat menegaskan keseimbangan antara fikiran dan juga rohani. Beliau menyatakan pengalaman rohani seperti renungan, meditasi dan juga ibadah dapat membantu manusia dalam mendekati pemahaman yang lebih mendalam. Bagi metodologi pula, bagi menjalankan kajian ini, kami menggunakan kajian kualitatif dengan menggunakan Google Form untuk memperoleh maklumat serta pengaturan responden tentang Al-Ghazali. Seterusnya, maklumat kami bagi menjalankan kajian ini adalah diperoleh dengan menggunakan Google Scholar. Selain itu, teknik library research tool digunakan bagi memperoleh sebanyak mungkin maklumat daripada buku, jurnal maupun akhbar tentang kritikan dan juga sumbangan Al-Ghazali bagi memantapkan lagi hasil kajian ini. Baik, seterusnya kita akan melihat kepada keputusan soal selidik. Segelintir sahaja, iaitu 4.9% responden masih keliru tentang sebab Al-Ghazali mengkritik ahli falsafah Yunani. Okay. Dan sebahagian besarnya, 90.2%, majoriti responden bersetuju dengan pandangan Al-Ghazali mengenai kekekalan alam semesta dan konsep Tuhan, dan juga majoriti 80.5% responden sangat setuju bahawa pengalaman rohani dapat memberikan wawasan lebih mendalam daripada pemikiran semata-mata. Ini bermaksud bahawa responden setuju bahawa dalam pemikiran ataupun dalam falsafah, kita tidak boleh mengenepikan kerohanian. Kita tidak boleh mengambil semata-mata pemikiran semata-mata. Bahkan aspek kerohanian juga perlu diambil kira bersama-sama dengan aspek pemikiran dalam bidang falsafah. Hal ini mungkin dipengaruhi daripada pengalaman yang telah dilalui oleh mereka sendiri, dan daripada 41 responden yang telah mengisi survey, hanya seramai 22 responden memahami konsep tasawuf, iaitu lebih kurang separuh, dan 21 responden juga membawa fahaman konsep tasawuf yang diperkenalkan Al-Ghazali ialah sangat menghormati tradisi Nabi Muhammad dan sunnah sebagai pedoman dalam pencarian kebenaran spiritual. Maksudnya mereka memahami bahawa konsep tasawuf yang dibawa oleh Al-Ghazali ini tidak lari daripada landasan Islam yang sebenar. Seterusnya perbincangan, maka menurut data-data yang telah saya nyatakan tadi, hanya majoriti kecil saja, itu kurang daripada 10% daripada jumlah responden yang kurang setuju terhadap fahaman Al-Ghazali mengenai masalah kekadiman alam dan persoalan keimanan Tuhan. Ini menunjukkan satu data yang mungkin sedikit saja daripada mereka yang keliru ataupun mereka kurang memahami mengenai apa yang telah dinyatakan dalam persoalan itu tadi. Dan yang kedua, Ibn Taymiyah yang mengakui kredibiliti karya Al-Ghazali tetapi tetap mengkritiknya dan menolak beberapa penulisan Al-Ghazali, kerana kita sedia maklum bahawa Al-Ghazali ada mengkritik dan menolak beberapa pahaman yang telah dikemukakan oleh Ibn Taymiyah itu sendiri. Hampir suku daripada responden yang kurang setuju bahawa pengalaman rohani lebih mendalam daripada pemikiran rasional semata-mata sehaluannya kepercayaan Al-Ghazali bahawa agama bukanlah
bergantung kepada hipotesis-hipotesis yang tidak rasional, tetapi mesti berdasarkan kepada dasar-dasar yang teguh dan juga nyata. Dan secara keseluruhannya kita dapat melihat sumbangan Al-Ghazali dalam bidang falsafah menciptakan satu sintesis antara keimanan terhadap agama Islam dan juga logik. Sedangkan kalau kita lihat ahli-ahli falsafah yang lain, ahli-ahli falsafah barat hanya menekankan mengenai aspek logik semata-mata tanpa mengambil kira aspek keagamaan dalam pemikiran falsafah. Maka kita tahu Al-Ghazali tidak hanya mengkritik tetapi juga memberikan satu asas yang baharu bagi pemikiran falsafah Islam dengan memperkaya dan memperdalam wacana intelektual ataupun pemikiran dalam tradisi keislaman. Oleh itu, semua pihak harus berani bahu untuk menjadikan generasi muda pada hari ini memperoleh kefahaman yang jelas tentang falsafah Al-Ghazali kerana ianya penting untuk memupuk kesedaran dan kepentingan ilmu falsafah. Dan sudah tentu, jika pendapat-pendapat ini dipatuhi oleh pelbagai pihak, maka generasi muda dapat membimbing negara ke arah kehidupan yang sejahtera, bermoral dan beretika pada masa hadapan. Dan ini merupakan rujukan-rujukan yang telah kami gunakan sepanjang pengkajian ini. Maka itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.